Kini diriku tidak bersimpati, masa depanku kabur, tetapi mataku cerah. Kita menyala semua halangan dan upaya semangatku, hey, membara, tahukah suaraku bersama lalu jalan. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, berikan tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita, sama-sama kita. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Siapa lagi kalau bukan kami? Orang luar jangan kecil hati. Siapa lagi kalau bukan kami? Jemput datang kalau berani. Aku saing untuk menang, cakap terang. Orang tenang kalau pagi patah sayap, petang aku cuba terbang sampai aku dalam hutan semua rimau. Aku serang, ikat tangan masuk gelanggang, aku masih boleh tendang belakang. Aku tak lengang kalau nampak jangan cengang. Kalau kacau benang kami nanti dengar gendang perang. Lepas lawan yang di sini lawan yang seberang. Bukan kami tak kenal tempat, dua kami kurang jadi lebihkan cepat. Walaupun satu dua kerang kami tetap kejar kejayaan yang semakin dekat. Bukan kami tak pandai lihat yang atas, bahkan besar bila bawah yang berkiat. Jadi kami pasang niat baikkan keadaan semua yang terlibat. Walaupun tiada yang bersudi, ku akan tetap berjuang sendiri sentiasa. Kita jaga kita, berikan tiada masa untuk kita. Cuma kita berjasa untuk kita. Mereka tak tahu rasa hati kita, sama-sama kita. Ya, dah lagi. Kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan bicara Maya at PPAK. Hari ini kita membawakan topik yang tengah hangat diperkatakan di kalangan seluruh masyarakat negara kita, bahkan ia juga turut dibicarakan di seluruh pelosok dunia. Seperti yang kita tahu, negara kita dan juga seluruh dunia telah dilanda dengan serangan virus COVID-19 sejak daripada tahun 2019 lagi. Pelbagai spekulasi dan pelbagai persepsi dan juga maklumat yang diterima oleh masyarakat daripada sumber yang sahih dan tidak sahih. Jadi kita telah mendapat satu sinar di hujung terowong mengenai kewujudan vaksin bagi menyelamatkan umat manusia daripada penyakit COVID-19 ini. Jadi pada hari ini pihak Perpustakaan Badan Pustaka Awam Negeri Kelantan
mengambil satu inisiatif untuk merungkai permasalahan mengenai penggunaan vaksin ini. Jadi itulah kerana itu tajuk kita adalah pada hari ini, vaksin apa yang perlu anda tahu. Jadi kita telah mendengar pelbagai rungutan di media sosial, di akhbar dan di pelbagai-bagai orang berkatakan tentang vaksin ini, terutamanya vaksin COVID-19 inilah. Jadi hari ini pihak kami membawakan salah seorang pakar, iaitu Dr. Muhammad Abdul Ghani bin Zainal Abidin, pakar perubatan UD 52 daripada Jabatan Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II, di dalam program Bicara Maya pada hari ini untuk membicarakan dengan jelas dan memberikan maklumat yang tepat dan benar kepada semua orang yang menonton pada hari ini. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik, sihat. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama dengan pihak kami secara tertalian untuk memberikan maklumat yang sahih dan maklumat yang benar kepada masyarakat kita mengenai vaksin apa yang perlu anda tahu. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Sebelum saya panjangkan program kita ini, saya ingin memohon kepada semua penonton-penonton yang sedang menonton di FB Live kita pada hari ini, jangan lupa untuk like dan share program kita hari ini kerana kita mahukan seramai mungkin orang menonton program pada hari ini agar kekeliruan, agar ketidakfahaman, agar perselisihan dapat kita kurangkan, dapat kita beri sesuatu maklumat yang benar, yang tepat. Kerana kita perlu tahu sesuatu itu sebelum kita bercakap, kita perlu ada ilmu yang jelas, kita perlu ada maklumat yang jelas untuk kita berbicara. Kerana dibimbangi apa yang kita sebarkan nanti boleh menyebabkan kerosakan, boleh menyebabkan fitnah kepada masyarakat kita. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat, apabila kamu mendapat sesuatu berita daripada orang-orang yang kamu tidak kenali ataupun orang yang boleh dikatakan fasik, maka kamu hendaklah tabayun ataupun menyelidiki perkara tersebut sebelum kamu menerima dan kamu sebar kepada orang lain, kerana dikhawatiri pada suatu hari nanti kamu akan menyesal perbuatan kamu tersebut dan ia akan merosakkan diri kamu dan juga masyarakat. Jadi ayat Al-Quran telah memberikan satu satu penegasan dalam kita sebagai manusia untuk bagaimana menguruskan maklumat yang datang kepada kita. Kita takut nanti hari ini kita rasa benda tu tak betul, kita bagi tahu maklumat tentang vaksin macam ni macam tu. Tapi pada suatu hari bila kita dapat tahu kebenaran, kita dah tak boleh nak cakap kebenaran pasal kita dah terlepas cakap mengenai suatu berita. Jadi hari ini kami berbesar hati mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada doktor. Kita tahu doktor adalah seorang yang sangat sibuk, tapi beliau sudi melapangkan masa bersama dengan kita hari ini demi untuk mengharmonikan masyarakat kita mengenai vaksin ini. Jadi doktor, saya mewakili pihak Perdana Pusaka Awam Kelantan mengucapkan terima kasih kepada doktor yang tidak tinggal kerana sudi menyahut program kami ini bagi untuk kita murnikan sama-sama agar masyarakat menjadi masyarakat yang bermaklumat dengan tepat dan benar. Jadi tanpa saya sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin ingatkan kepada semua yang melihat ini untuk anda boleh juga menghantar soalan-soalan di FB Live. Nanti pada hujung rancangan kita akan bacakan soalan-soalan. Dan walaupun kita tak dapat tanya semua, kita dapat ajukan semua soalan, mungkin kita akan pilih soalan-soalan yang kita rasakan sesuai lah untuk kita tanya dalam program kita ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menyerahkanlah kepada doktor kita untuk membicarakan mengenai vaksin. Apakah yang perlu anda tahu? Silakan doktor. Terima kasih buat pertama sekalinya buat tuan moderator. Ya, terima kasih kerana menjemput saya yang mewakili Jabatan Perubatan Hospital Raja Perempuan Zainab II ke dalam Bicara Maya pada kali ini. Alhamdulillah, actually vaksin ni saya rasa bukan benda baru actually.
Ya, dia dah benda lama dah. Actually lebih setahun dah kita dah memerangi pandemik SARS coronavirus 2. SARS coronavirus 2 ni adalah ataupun nama dia yang lain adalah COVID-19. Nama penuh dalam bidang saintifik kita panggil SARS coronavirus 2. Sebelum ni masa SARS coronavirus 1 pada tahun 1997 yang melanda di China. That one is SARS coronavirus 1, ya. Coronavirus ni dia daripada coronavirus, dia jujukan daripada virus itu dia daripada satu keluarga dengan MERS-CoV, ya, daripada Middle East Respiratory Virus, SARS coronavirus dan juga 1 dan juga 2. Okey. Nama glamour dia macam kita tahu COVID-19 dan seperti yang kita sedia maklum, negara kita dah masuk gelombang ketiga dah. Ujung gelombang ketiga COVID-19 ni lebih mencabar dengan peningkatan bilangan kes dan juga kematian. Dan lebih 10,000 kematian direkodkan di seluruh dunia disebabkan oleh COVID-19 setiap hari. Dan seperti saya beritahu tadi, sebenarnya vaksin ini bukanlah satu benda baru. Malaysia sebenarnya telah memperkenalkan program vaksinasi kebangsaan sejak dari awal 1950 lagi. Dan program imunisasi ini dengan jayanya telah menyebabkan penyakit berjangkit seperti polio hanya tinggal sejarah. Kita pernah WHO declare Malaysia ni polio country free. Malaysia ni country free virus pada tahun 2010. Tetapi disebabkan oleh ada gerakan-gerakan dasar anti vaksinasi dan juga siapa ni yang susah untuk orang yang dapat akses kepada vaksin, especially di kawasan Sabah, kita dapat ada kes poliomyelitis pada tahun 2017 di Sabah. So daripada kita hanya free selama 6 tahun, lepas tu kita dapat balik ya polio tu. Okay, so konsep perubatan prevention is better than cure, iaitu pencegahan lebih bagus daripada pengubatan itu sendiri. Sebab tu kita lihat dalam hadis Nabi SAW, apabila terjadi suatu wabak, yang utamanya ialah kita mencegah daripada wabak itu merebak dengan jangan memasuki kawasan wabak ataupun orang yang berada di dalam kawasan wabak, ya, jangan keluar daripada kawasan itu. Jadi ini bertepatan dengan langkah Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan itu sendiri. Contohnya sekarang ni samalah macam saya tahu pergerakan rentas negeri masih lagi tak dibenarkan, ya. Jadi walaupun kita kes dah semakin menurun, hanya kawasan-kawasan yang kes masih tinggi, contohnya Kelantan, Selangor, wilayah persekutuan, ya, masih lagi dikekalkan di dalam PKPB bersyarat, ya, disebabkan oleh kes masih lagi tinggi. Jadi namun kita kena fikir sampai bila kita nak hidup dalam SOP, ya. Kalau kita pergi solat, walaupun alhamdulillah, ya, semalam diumumkan kita boleh pergi solat tarawih macam biasa, insya-Allah. Sembahyang hari raya insya-Allah macam biasa. Namun walaupun solat SOP masih kita patuh. Kena jarak, ya, waktu solat itu. Kenduri kahwin tak boleh nak buat besar-besaran macam dulu. Dia kena buat 2-3 slot untuk kenduri kahwin. Tak macam dululah, maksudnya sekali semua mari semua boleh ramai-ramai jumpa. No, ya. Sebabnya kita nak limit bilangan orang dalam suatu perjumpaan itu. Nak makan ramai semeja pun tak boleh dan sebagainya. Dan kajian menunjukkan imuniti terhadap SARS coronavirus 2 ini hanya singkat dan antibodi yang dihasilkan hanya boleh bertahan selama 5 hingga 6 bulan selepas jangkitan. Jadi sesiapa yang dapat penyakit SARS coronavirus tu, contohnya dia dapat penyakit A, contohnya pesakit bernama A, ya, dia dapat virus COVID, dapat confirm dia COVID-19 pada bulan September 2020. Virus dia, antibodi yang dihasilkan dalam badan dia hanya mampu bertahan selama 3 hingga 6 bulan. Maksudnya selepas bulan 12, usually dia boleh kena balik jangkitan kedua untuk COVID-19. Ya, dan jangkitan berulang COVID-19 ni boleh berlaku walaupun antibodi dihasilkan. Dan data menunjukkan kadar imuniti di New York, London, Stockholm dan Madrid adalah 23%, 18%, 12% dan 11% sahaja. Yang ni kita buat kajian dekat sana lah, dekat di New York, sebab dia banyak kawasan yang pesakit yang dapat dijangkiti oleh virus COVID-19 ni. Jadi kita tengok berapa persen pesakit, berapa persen dalam kalangan populasi penduduk di New York mendapat imuniti semula jadi, tapi hanya 23% sahaja. Jadi keadaan ni 23% dia memang tidak boleh untuk mencegah penyakit COVID-19 itu, ya.
Sebagai contoh, populasi penduduk Malaysia adalah seramai 31.95 juta pada tahun 2020. Jadi kita kena faham apa itu imuniti kelompok. Untuk proses vaksinasi ini berlaku, kita kena faham apa itu maksud herd immunity atau imuniti kelompok. Dianggarkan seramai 70 hingga 80% penduduk Malaysia perlu mendapat imuniti kelompok bersamaan kalau kita nak dapat imuniti kelompok secara semula jadi. Ada seorang kata kenapa perlu vaksin? Biar jelah kita kata dapat COVID-19 dan kita akan develop antibody kita sendiri. Jadi kalau macam tu kita nak tunggu nak dapat immunity kelompok itu sendiri, seramai 22.4 juta rakyat Malaysia perlu dijangkiti COVID-19. Saya rasa tak semua orang nak COVID-19 sampai 22.4 juta, ya. Dengan anggaran 1.2 kes kematian ini akan menyebabkan 400,000 kematian di Malaysia sahaja berdasarkan populasi rakyat Malaysia sama 32 juta. 400,000, can you imagine? 400,000 kematian, ya, dalam masa 1 tahun. Kubur pun saya rasa kena buka kubur baru. Ya? Okey. Jadi kita tak tahu berapa lama imuniti kelompok ni, imuniti ini boleh bertahan sekiranya kita bergantung kepada imuniti kelompok semula jadi. Imuniti kelompok semula jadi ni macam saya cakap tadi lah, kita tak buat apa-apa, kita hanya tunggu sahaja supaya kita dapat develop natural antibody. Ya, jadi dari segi vaksin ni kita mula-mula nak faham pasal vaksin ni kita kena faham apa itu virus COVID-19. Alhamdulillah teknologi kita ni semakin canggih. Ya, zaman sekarang ni kita dah telefon lah, tengok telefon Vivo, iPhone, every year keluar telefon setahun sekali. Compared tu zaman 1980 Nokia T310 guna 5 tahun baru keluar model baru kan. So every year pun baru. So saya tak pelik lah actually vaksin ni. Jadi vaksin ni kita dah jumpa, kalau kita tengok di bawah elektron mikroskop, ya, virus COVID itu bersaiz 100 nanometer melalui 100 nanometer. Seolah-olah macam kita ambil sehelai rambut kita belah dengan 1000, itu adalah saiz virus COVID-19. Tetapi walaupun kuman ni kecil, Allah bagi power kepada kuman ni, ya, untuk menyebarkan, untuk dia menjangkiti manusia dan menyusahkan kita semua lah, bukan kita je, untuk rakyat Islam habis semua, ya, di seluruh dunia. Dan virus SARS coronavirus 2 ini mempunyai ciri-ciri yang unik. Dia ada spike protein, macam kita imagine orang perempuan ratu, ya, pakai mahkota. Macam tu. So di permukaan virus tersebut dia ada spike protein. Spike protein macam ni virus, dia ada jujukan. Sabit pan contohnya dia ada spike. Okay, ada protein dia macam tu. So this spike protein dia macam bentuk adalah spike protein ni yang kita panggil corona. Sebab tu dia panggil coronavirus dia lah. Dan spike protein ini dihasilkan oleh jujukan genetik dalam virus itu sendiri. Jadi teknologi sekarang ini begitu canggih di mana para penyidik iaitu sepasang suami isteri daripada Turki, Dr. Ugur Sahin dan isterinya Dr. Özlem Tursi, ya, dengan kerjasama penyidik lain telah dapat membangunkan vaksin menggunakan teknologi vaksin menggunakan platform yang kita panggil mRNA, messenger RNA. Jadi jujukan virus genetik virus sintetik ini dia disaputi dengan nanopartikel, ya, dan itu adalah vaksin yang kita perolehi pada 21 hari bulan yang lepas, ya, iaitu vaksin Pfizer Comirnaty yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadi apabila badan kita disuntik dengan vaksin ini, badan kita akan dapat mengenal virus SARS coronavirus ini dengan dia menghasilkan antibody. Ya, kita tak boleh bagi virus ni kepada pesakit orang lain. Contohnya you dapat COVID, you nak suruh your whole family protected, kita pun sengaja nak pergi dakap mak kita, ayah kita, tak boleh sebab kita menaikkan bahaya pada kita. Ya. Jadi vaksin ini dia mempunyai jujukan genetik atau tiruan, bila dia masukkan dalam badan, ya, dia akan menghasilkan antibody melalui B cell dan juga T cell yang dapat mengenal SARS coronavirus spike protein ini, ya, dia menghasilkan antibody. Jadi bila virus sebenar COVID-19 sudah datang, kita dah ada antibody, jadi kita boleh lawan virus tersebut. Okey. Jadi antibody yang dihasilkan oleh virus inilah sebenarnya yang dapat mencegah penyakit COVID-19 sekiranya virus sebenar itu datang. Sebenarnya kat Malaysia ni setakat 2 Mac 2019 NPRA telah meluluskan 3 jenis vaksin. Ya, nombor 1 adalah Pfizer Comirnaty, iaitu messenger RNA virus. Nombor 2 vaksin AstraZeneca. This one AstraZeneca ni adalah vector virus. Dan juga yang ketiga adalah vaksin Sinovac. Sinovac ni adalah corona vaksin yang diperoleh daripada negara China.
dengan kerjasama Pharmaniaga dibotolkan di Malaysia. Jadi apa beza vaksin Comirnaty Pfizer, apa beza vaksin AstraZeneca, ya, apa beza vaksin Sinovac ini, ya. Sebenarnya untuk mRNA virus ni adalah teknologi yang baru, ya. Dia sebelum ni kita tak pernah jumpa lagi teknologi mRNA ini. Dia adalah di mana jujukan mRNA virus itu sendiri, virus RNA yang sintetik tadi, dimasukkan dalam sel individu untuk menghasilkan protein virus yang spesifik berbanding dengan virus vektor. Ya, contohnya AstraZeneca, Sputnik 5, CanSino, ya, di mana vektor virus ni dia guna virus yang telah diubah suai, iaitu vektor, ya, untuk menyampaikan kod genetik kepada kod genetik antigen. Jadi body kita boleh masuk, kita boleh lawan kuman tu. Dan juga satu lagi adalah vaksin Sinovac, dia menggunakan teknologi virus yang aktif lah, di mana virus yang telah dimatikan dan dia menggunakan suhu yang tinggi ataupun bahan kimia ataupun radiasi. Jadi apabila badan virus ini masuk dalam badan kita, ya, kita boleh antibody kita boleh kenal melalui beta cell, kita boleh cam. Oh, ni adalah yang foreign. Maksudnya benda yang bukan semula, bukan natural. Jadi badan kita akan menghasilkan antibody untuk lawan. Okey, jadi itulah konsep sebenarnya virus itu sendiri. Okey. So kesan sampingan kepada virus ni actually saya boleh kata sikit je lah, ya, sikit je kepada virus tu. Saya sendiri telah menerima first dos pertama vaksin coronavirus Pfizer Comirnaty pada 1 bulan Mac. Ya, kesan yang saya alami bukan kata tak ada, memang ada, ya, hanya sakit di tempat suntikan sahaja. Yang lain tak ada masalah. Ya, dan second dose memang due untuk 3 minggu selepas itu pada 21 hari bulan insya-Allah kalau tak ada masalah. Jadi sebelum kita bercakap seterusnya melalui virus ini, kita kena faham apa itu herd immunity tadi. Macam saya cakap, ya, herd immunity ni kita perlu capai melalui vaksinasi dan bukan dengan membiarkan lebih ramai orang dijangkiti virus. Peratusan penduduk Malaysia yang perlu dijangkiti, perlu diberi vaksin virus ini adalah kita anggarkan seramai 80% untuk kita mencapai imuniti kelompok. Kenapa 80%? Sebabnya tak semua daripada rakyat Malaysia kita boleh vaksin. Ya, ada kumpulan rentan yang kita panggil tak semua orang layak untuk divaksin. Contohnya orang yang tak layak divaksin adalah orang yang mempunyai reaksi alergi yang teruk. Ya, contohnya sebelum ni dia pernah tiba-tiba duduk, orang kata duduk saja, dia duduk molek-molek, ada tiba-tiba naik bekok mata, bekok kat bibir, ya, bekok kat teruk, rasa susah nak bernafas, tiba-tiba bila mai tahap hospital tanya, makcik buat apa, makan budu ke? Tak. Lepas tu makcik buat apa? Ada kena ketik benda ke? Tak. Lepas tu makcik ada ekor ubat aku ketik, udai ketik aku ke apa? Tak ada. Lepas tu tahu doktor tiba-tiba dia naik. Kena sengat benda ke? Tak. Ya, tiba-tiba. So orang yang kena masalah ni, yang ada masalah alergi yang serius macam ni, jika kita berikan vaksin ini kepada mereka, dia adalah tinggi risiko untuk dia dapat anaphylaxis, untuk dapat kejadian yang sama. Iaitu dapat balik bengkak dekat bibir, ya, dekat mata dan sebagainya. Ya, jadi sebab tu orang yang sihat macam kita yang tak ada macam saya, macam tak ada masalah vaksin ni, orang yang sihat pada kita ni perlu menerima vaksin. Ya, sebab kita nak protect orang yang tak boleh terima vaksin. Macam tu. Itu adalah konsep herd immunity. Jadi antara orang lain yang tak boleh terima adalah status imun yang lemah. Contohnya HIV, ya, ada setengah HIV walaupun dia dah makan ubat had, ya, dia punya CD4 dah lebih daripada 200, so orang ni boleh terima vaksin. Tapi sekiranya HIV yang kurang daripada CD4, dia kurang daripada RM200, bukan RM200, kita tak boleh nak bagi vaksin sebab dia punya sistem imuniti dalam tubuh dia pun dah lemah. Kita bagi vaksin, dia tak boleh nak produce antibody tu. Ya, contohnya orang yang penyakit kanser tengah menjalani rawatan kemoterapi. Kalau bila dijalani rawatan kemoterapi, imun sistem dalam tubuh badan itu pun lemah. So bila kita bagi, kalau kita bagi vaksin tak ada guna. Ya, tak boleh dia nak menghasilkan antibody. Jadi orang yang sihat, yang layak macam kita yang berumur lebih pada 18 tahun ini yang perlu menerima vaksin. Okey, so jadi adalah tanggungjawab kita untuk dapatkan vaksin ini demi melindungi kumpulan yang tak boleh divaksin tadi. Di sinilah yang kalau ikut konsep agamanya, orang yang termasuk dalam golongan layak divaksinasi nanti tergolong dalam golongan yang menjaga nyawa, ya, hifzun nafs. Jadi selama ni kita duk fikir pasal kita saja. Oh, kalau saya terima vaksin, ada orang kata masuk chip.
Ya, macam saya, rambut hitam lagi, saya dah terima vaksin, dia kata masuk microchip, lepas cocok daripada saya tukar kepada Brad Pitt. Tak. Dr. Gani still Dr. Gani. Dr. Gani still Dr. Gani, tak tukar jadi Brad Pitt. Rambut still hitam, mata still warna hitam. Saya berharap juga lepas cocok vaksin warna tukar mata biru, tapi tak jadi, still mata hitam juga. Ya. Okey. Jadi atas tanggungjawab kita orang yang layak, yang sihat ni untuk terima vaksin supaya kita boleh menjaga orang di sekeliling kita. Contohnya staf hospital, ya, yang dia sahaja yang kerja kat hospital, orang lain husband tak kerja ke apa, dia vaksin, jadi let's say dah di-expose kepada pesakit COVID-19 di hospital, insya-Allah dia akan protected daripada vaksin itu sendiri, dan insya-Allah dia tak akan bawa balik virus COVID-19 itu kepada keluarga dia, kepada anak-anak dia, kepada husband dia, kepada isteri dia, ya, kepada mak, nenek, cucu, cicit dia. Macam kepada jiran tetangga dia dan juga kawan-kawan kita. Jadi sepanjang kita duk terima vaksin ni, nak vaksin ke, ada setengah orang dia macam duk fikir, duk atas pagar lah, kita kata nak vaksin ke tak si, nak vaksin ke tak si. Sebenarnya dah lebih 300 juta suntikan vaksin telah diberikan, dan Israel, UAE dan juga United States of America adalah negara pertama yang bukan negara pertama, negara yang aktif terlibat dalam proses vaksinasi. Kalau you ingat masa zaman penonton-penonton semualah Facebook sekalian ni, teman-teman Facebook ingat kat US zaman dulu, zaman Trump, bukan saya nak kutuk Trump, tapi saya memang tak sukalah dasar polisi dia, saya tu tekan. Ya, sebelum zaman Trump dulu dia tak percaya ke vaksin, ya, dia tak percaya kepada pakai pelitup muka dan sebagainya. Kes COVID-19 di United States of America, ya, memang lebih daripada 200,000 sampai 250,000 kes sehari, ya, sampai nak masuk angka 300,000 pun ada. Tapi selepas bidan ambil alih, bidan ni dia percaya kepada benda saintifik, so dia percaya kepada penjagaan sosial, pakai pelitup muka, basuh tangan yang seperti kita duk praktis sebarang ni, dan dia emphasize untuk penggunaan vaksin. Ya, di kat Amerika dia luluskan 3 jenis vaksin, Pfizer, Moderna dan juga Johnson & Johnson. So selepas dia menggunakan perkenalkan vaksin, peningkatan kita dapat lihat penurunan kes dengan sangat ketara. Ya, sekarang ni tak sampai 100,000 pun. Ya, untuk bilangan kes dan juga kematian di Amerika sangat menurun selepas vaksin. Begitu juga di Israel. Di Israel dia dah capai, kita kata tengok dah lebih 70% rakyat dia telah menerima dos suntikan vaksin kali pertama, dan lebih kurang 40% telah menerima dah komplit 2 suntikan vaksin. Even rakyat Israel, sebab dia dah dapat terima banyak vaksin tu, dia even dah publish a paper, ya, sebab Pfizer yang macam kita tahu, kita hanya untuk yang study dia yang pertama tu, Pfizer, dia guna Pfizer, hanya 30,000 sahaja subjek yang sihat untuk mula-mula dia buat. Tapi bila di Israel dia dah inject lebih kurang 600,000 pesakit dia menunjukkan, ya, selepas 2 minggu selepas dos kedua vaksin Pfizer, ya, jangkitan virus COVID-19 dapat diturunkan pada kadar 92%. Begitu juga dengan kes COVID yang simptomatik, kadar hospitalisasi juga dapat diturunkan, kadar kes COVID yang teruk ni sampai masuk ICU, ya, dan sebagainya dapat diturunkan, dan juga kematian juga dapat diturunkan. This one di Israel, ya. Okey. Saya rasa saya berhenti setakat tu dulu. Ya. Okey. Terima kasih doktor atas huraian yang begitu panjang dan pada saya terperinci. Saya rasa macam sudah jadi pakar virus lah. Kita rasa macam banyak benda yang kita tahu, sebab apa? Yang penting kita tahu daripada orang yang memang ada autoriti untuk berbicara mengenai virus ini. Teknologi MRI-nya dan pelbagai je lah. Pelbagai lagi ilmu baru yang kita dapat lah hari ini. Cuma doktor ada sedikit soalan lah ni. Saya rasa kita umat Islam ni banyak bermain dalam fikiran kita, vaksin ni halal ke? Sebab ramai yang bicara kata betul dia teknologi ni, tapi katanya ada DNA khizir lah, ada yang kata ada bahan yang haram lah. Apa pandangan doktor dalam perkara ini? Okey, sebenarnya halal, ya. Telah melalui Majlis Fatwa Kebangsaan, ya, Majlis Fatwa Kebangsaan menyatakan bahawa pemberian vaksin ini adalah harus, ya, harus dan wajib
kepada sesiapa golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Golongan yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia ni siapa? Nombor satu adalah staf kesihatan. Kenapa? Sebabnya orang staf kesihatan ni dia cara pokok COVID-19 ni. Jadi di atas wajib ke untuk pokok staf kesihatan ni. Ya, kepada rakyat lain adalah jatuh kepada harus. Jadi kalau kita tengok macam dalam forum agama Islam baru ini, forum Islam perdana pada awal bulan 2 hari itu, tengah bulan 2 hari itu, dalam pada masa tersebut mufti ya dan melalui muzakarah kebangsaan telah dinyatakan bahawasanya vaksin ini adalah halal dan tidak mengandungi langsung unsur-unsur daripada khinzir. Ya, jadi ia memang halal dan orang yang halal tak payahlah kita duk kata betul ke? Contohnya air, orang kata air dalam ni halal, dah ada cok dah halal sirim, ya. Tapi kita nak kata betul ke halal? Kau ada kau ni, jangan duk mikir benda lain. Ya, so kita kata bila orang kata dah halal, just terima the fact that this is halal. Lagu tu. So, terima kasih pada jawapan. Yalah, begitulah. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita ni ramai juga yang jadi penyasap sendirian. Jadi kita sebenarnya kalau dalam rezeki Islam ni kita kena yakinlah kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk memberikan pengiktirafan lah. Seperti kita ada JAKIM dan ramai lagi pihak lah yang menentukan. Jadi kita serah pada mereka lah yang pakar. Okey. Sebenarnya doktor, kita dah cucuk vaksin ni, macam mana kita nak tahu jauh manakah kebersihan vaksin ni dan berapa lama sebenarnya vaksin ni dia akan bertahan untuk elak kita daripada terkena jangkitan COVID-19 ni? Okey. Vaksin ni dia vaksin keberkesanan. Keberkesanan vaksin ni maksud dia bila kita nak tahu contohnya ubat tu berkesan atau tak. Dalam clinical biasa kita buat clinical trials ya, maksud dia kita buat penyelidikan. Jadi bila kita buat penyelidikan untuk vaksin Pfizer didapati 92% kadar keberkesanan dia. Meaning daripada kalau 100 orang yang menerima yang menerima vaksin Pfizer ya, 92% daripada 92 orang daripada 100 orang tadi tak dijangkiti oleh virus selepas 2 minggu daripada tarikh dos kedua vaksin. Ya, maksud dia 8 orang lagi dapat dapat COVID-19 lah ya. Tapi untuk WHO untuk mengeluarkan vaksin, WHO hanya menetapkan 50% sahaja. 50% daripada vaksin keberkesanan vaksin tu dah boleh kita pasarkan. Kenapa? Sebabnya lagi ramai kita vaksin, lagi tinggi kita akan dapat imuniti kelompok macam yang saya cakap tadi. Ya. Setakat hari ini kita tak tahu, saya tak tahu berapa lama vaksin Pfizer yang telah dicucuk pada saya akan bertahan. Tetapi pada penyelidik menjangkakan dia akan jadi macam virus macam vaksin untuk influenza lain, iaitu setahun. Setiap tahun sekali kena cucuk macam booster lah kita kata. Tapi penyelidikan masih dijalankan. Kita tak pasti berapa lama. Ya, yang tu saya memang sebab saya tak ada data, jadi saya tak ada write lagi berapa lama sekali cucuk, adakah dia bertahan selama 5 tahun, 6 tahun. So saya tak ada data. So saya hanya tak boleh nak wayak berapa lama. Ya, tapi yang kita jangkakan dia akan bertahan selama setahun dan perlukan injection selama setahun. Yang tu yang saya jangka. Ya, sebab kita tak ada data lagi. Dan contohnya ada setengah orang ada tanya, kenapa vaksin untuk staf kesihatan bagi Pfizer Comirnaty, ya, vaksin baru mRNA. Kenapa kalau macam vaksin untuk rakyat biasa, rakyat Malaysia bagi yang daripada China hari tu. Semua duk tanya CanSino masa sampai ya, sampai Khairi yang berhormat Khairi Jamaluddin pun siap bagi tahu. Saya volunteer akan terima first vaksin yang dicucuk bukan yang daripada Pfizer. Ya, actually vaksin yang CanSino yang kita terima yang daripada Sinovac, CanSino tak sampai lagi, Sinovac yang kita terima hari tu, vaksin ni dia dah diedarkan, dah diguna pakai di banyak negara seperti Brazil, Indonesia dan juga Turki. Ya, even di Indonesia presiden dia Jokowi dan juga presiden Turki Erdogan sendiri pun terima vaksin Sinovac ni. Jadi saya rasa tak ada masalah kalau kita rasa vaksin tu sama ada berkesan atau tak. Memang vaksin yang kita peroleh melalui yang negara kita peroleh, memang dia ingin yakin dia akan berkesan. InsyaAllah. So tak payah usi berapa lama dia boleh masuk, dia inject daripada kita. Macam saya tadi lah, so saya tak sure macam mana. Ya, saya tak sebab kita tak ada data tu lagi.
kira Okey. sebab masih di peringkat kajian ya. Ya. Jadi tak dapatlah nak memberi berapa lama, 5 tahun ataupun berapa tahun sebab dia masih lagi dalam peringkat kajian. Ya, betul. Lagi doktor, sebenarnya apa yang ditakuti lah bila saya bercakap dengan orang yang tak ambil lagi ni, dia takut kesan sampingan. Dia kata ada kesan sampingan yang tu naik ruam, yang ni sakit kepala, yang ni orang kata apa muntah-muntah, tak ada selera makan, jadi macam-macam lah, orang kata nyetok lah. Macam-macam. Jadi apa pandangan doktor? Macam mana kita nak supaya, macam mana ni doktor? Adakah betul kan benda tu ataupun dia perlu declare ke macam-macam doktor kata tadi orang yang dah ada alahan ini kena bagi tahu doktor sebelum dia ambil ke macam mana tu? Okey. Actually kesan vaksin yang kita ambil ni selamat, saya boleh kata selamat lah untuk kita gunakan, ya. Kesan sampingan yang biasa kita tengok adalah ringan. Contohnya dia boleh demam, dia menggigil, ya, sakit otot, ya, rasa letih, lesu, bengkak di tempat suntikan, rasa sakit di tempat suntikan. Ada setengah orang dia dapat bengkak kelenjar limfa dan juga sakit sendi. Dan itu sahaja, biasa kesan sampingan. Tapi ada juga anafilaksis. Anafilaksis ni yang macam saya beritahu yang teruk tu lah, yang mata bengkak, ya, bibir bengkak, rasa nak bernafas tak boleh, rasa pening kepala. Ini adalah kategori anafilaksis. Kalau ikut kajian, ya, untuk vaksin Pfizer, hanya 4 orang daripada 1 juta dos vaksin, hanya 4 orang je yang dapat masalah tu tadi. Ya, yang masalah anafilaksis tu tadi. Jadi ini adalah sangat rendah. Ya, jadi tapi tak payah pusing sebabnya memang Kementerian Kesihatan Malaysia mewajibkan sesiapa yang selepas menerima vaksin, ya, dia akan dipantau. Macam saya hari tu lepas terima vaksin memang kita kena duduk di fasiliti selepas cucuk vaksin tu kena duduk kat situ, tak boleh, biasanya lepas pergi cocok anak pergi cocok kat klinik, lepas cocok balik lalu tak, ya. Tapi untuk COVID-19 lepas kita menerima suntikan vaksin, ya, dia akan dipantau oleh doktor dan juga paramedik. Ya, jadi sekiranya kita ada masalah, ya, kita develop komplikasi, contohnya payah nyawa ke, jadi bengkak ke apa, akan ada doktor yang untuk attend kita immediately. Untuk kita tengok dengan segera. Dan untuk orang yang dapat alergik, contohnya macam kita kata pernah ada alergik macam tu, macam saya beritahu tadi lah, tiba-tiba bengkak mata ni adalah kita nasihatkan untuk tidak menerima vaksin. Tapi kalau dia nak juga sebab dia rasa, saya rasa tak sedap. Ada setengah orang lagu tu lah, bila benda tak boleh dia nak kan, hok boleh dia tak say. Jadi dia kata saya kalau boleh saya nak juga vaksin sebab saya takut dapat kena COVID, takut mati kerana, ya. Orang ni kita kata boleh tapi perlu di-assess, perlu di assess oleh doktor perubatan selepas sebelum menerima vaksin tersebut. Dan orang yang ni kita akan buat selepas vaksin untuk untuk yang geng-geng kesihatan ni dah semua divaksinasi, kita akan buka selepas ni, plan selepas ni lah kita akan buka klinik vaksin. Jadi klinik vaksin orang yang nak datang tu dia akan ada appointment. So contohnya macam you ada alergi, macam alergi sikit-sikit, so dia akan buat appointment, so dia boleh terima vaksin ni di hospital ataupun di klinik yang ada pakar. Jadi tak payah pusing. Untuk rakyat-rakyat semua tak payah pusing sebabnya kita terima vaksin tu ada orang akan pantau kita. Untuk sekiranya ada develop sekiranya kita terjadi adanya sebarang kesan sampingan. Ya? Kesan sampingan tu macam tadi dia minimal saja. Macam saya rasa sakit tempat bengkak tu saja. Yang lain tak ada masalah. Okey? Okey doktor, contohnya ada orang yang ada penyakit kulit dah, macam eczema, so macam mana kesan dia pada bila dia ambil vaksin tu? Vaksin eczema tak ada masalah kalau nak cucuk dengan vaksin, ya, sebab eczema dia tak ada kita kata dia tak develop dengan IgE mediated. Vaksin ni apa yang masalah dengan vaksin kita dapat anaphylaxis, usually dia adalah IgE mediated, ya, immunoglobulin E mediated, sebab dia akan develop hypersensitivity. Kalau kita ngaji kok bahasa perubatan dulu dia adalah type 4 hypersensitivity. Jadi eczema ni dia tak ada kaitan dengan type 4 hypersensitivity, jadi tak ada masalah. So dia boleh menerima vaksin macam biasa. Dia boleh daftar untuk dapatkan vaksin. Ya, ada beberapa cara. Nombor 1 melalui hotline tadi untuk daftar vaksin. Nombor 2 boleh daftar melalui Rumah Sejahtera ataupun boleh daftar melalui website vaksin COVID-19. Okey. Ataupun tak ada cara lagi, orang kampung tak ada ni ke apa, dia ada kecil manis dah tinggi, masa pergi jumpa doktor, doktor
atau Mac komisi boleh tak masuk dalam momok cik nak vaksin. Sebab kita orang selepas ni ya untuk bagi fasa kedua ni kita anggarkan akan bermula pada April. Tak lama dah nak April ni. Ya, lepas April ni kita akan bagi kepada kumpulan baki kalangan kesihatan yang tak dapat menerima vaksin pada fasa pertama dan juga essential services, tapi hujung April tu kita akan start vaksin kepada kumpulan warga emas yang umur 65 tahun, kumpulan rentan ya yang ada masalah penyakit kronik dan sebagainya. So these are our priority group yang kita nak lindungi. Macam tu. Okay. Doktor, ada orang kata limah dah pakai topi Pak ramai ni. Jadi lepas cakap vaksin ni perlu pakai lagi tak topi Pak Khalayak ramai? Hot ni yang best. Hot ni yang best. Kalau kita lepas cucuk vaksin kita tahu dos kita ada berapa vaksin. Ya, macam saya dah menerima dos vaksin pada 1 hari bulan 3. Jadi, walaupun saya dah terima first dose pada 1 hari bulan 3, saya masih perlu patuh pada penjarakan sosial. Ya, kena pakai topi pelindung muka, kena kena pergi pun tak boleh duduk rapat-rapat, kena basuh tangan seomolah. Kena ikut lagi SOP. Tetapi selepas dos 2 minggu selepas dos kedua, ya, CDC ni adalah macam kita Kementerian Kesihatan di Amerika lah. CDC dia kata kalau orang yang dah 2 minggu selepas dos kedua Pfizer ataupun 2 minggu selepas dos pertama Johnson & Johnson, untuk golongan kalau yang dah terima vaksin, contoh satu rumah tu semua dah terima vaksin ataupun kita tempat kerja ya, dalam kawasan tempat kerja kita ada 10 orang, dalam office kita ada 10 orang. 10 orang tu semua dah terima vaksin. Tapi pejabat bilik sebelah kita tak terima vaksin lagi lah. Contoh, dalam bilik kita dah semua dah 10 orang dah terima vaksin selepas 2 minggu dos Pfizer ataupun 2 minggu selepas dos J&J tadi, kita untuk 10 orang yang dah terima vaksin ni dia tak boleh dah, tak payah pakai mask untuk golongan 10 orang ni. Ya, tak payah pakai mask, boleh duduk rapat-rapat, boleh kembali keadaan seperti biasa. Ya, ini ikut CDC. Tapi bila golongan dos yang bilik yang 10 orang 10/10 dah terima vaksin, nak pergi bercampur dengan bilik yang sebelah yang tak terima vaksin lagi, yang 10/10 ni perlu lagi pakai vaksin. Perlu lagi pakai mask, Perlu lagi pakai mask, perlu jaga jarak sosial apabila dia jumpa dengan orang yang tak vaksin tadi. Tapi bila orang yang 8/8 bilik sebelah tadi tu dah menerima vaksin, dia nak pergi mari 2 orang ni tak ada masalah. Tak payah pakai mask, tak payah jaga penjagaan sosial semua untuk 2 orang ni. Ya, jadi itulah kebaikan vaksin. Sebabnya apabila kita dah vaksin, kita akan protect diri kita insya-Allah dan kita akan protect orang di sekeliling kita. So sebab tu dalam ikut slogan jawatan kuasa pemenuhan vaksin tu dia kata lindungi diri dan lindungi semua. Ya, maknanya boleh merdeka sikit ya. Boleh merdeka sikit untuk golongan yang dah terima vaksin lah. Sesama orang merdeka lah. Contohnya kita orang dekat hospital pun kita ialah pantry kecil dalam satu bilik. So masuk sekarang ni dia buat letak kad kat situ. Sekali masuk 3 orang saja, nak masuk ambil kad gantung kat leher. Lepas keluar gantung balik kad tu dekat luar. So kita orang semua duduk tunggu bila lepas habis semua dah divaksin jadi boleh masuk makan orang penuh meja macam zaman dulu ya. Tapi law ni tak boleh lah, kita terpaksa patuh ikut SOP tu lagi. Okey doktor. Okey. Bagaimana pula doktor dengan ibu yang menyusu dan yang sedang hamil? Bolehkah mereka ni juga mendapatkan vaksin COVID-19 ni? Okey. Buat masa ni ya actually dia ada kita tak ada data lagi, tak ada lagi data yang menunjukkan vaksin ni selamat untuk digunakan pada ibu yang hamil ataupun menyusu. Tetapi ada di Amerika Syarikat lebih kurang 200 pesakit dia dah bagi dah vaksin. Contohnya orang perempuan dia tak tahu dia mengandung, dia pergi dia check jab dah vaksin dia. Ya, tiba-tiba lepas 2 minggu nak pergi check second dose, nak pergi check second dose, dia kata saya tak my period. So dia check UPT positif. Tiba-tiba saya dah mengandung. Ya, saya dah mengandung. Sedangkan saya dah terima dah first dose vaksin saya 2 minggu lepas. So di Amerika Syarikat melalui MyVax tu, so basically apa yang dia bagi tahu, dia adalah selamat. Kadar keguguran janin semua sama sahaja di atas orang yang terima vaksin ataupun orang tak terima vaksin. Jadi sama sahaja dua-dua ni. Jadi tetapi saya tak ada data konkret ya yang boleh menyatakan bahawasanya vaksin ni adalah selamat sebab kita tak ada salin. So
kita tak ada study, so tak boleh royak berapa peratus kita kata keguguran hoax tu adalah retrospektif, yang data di Amerika Syarikat adalah retrospektif. Jadi kita, it's not a strong data. So kita tak boleh nak bagi tahu. Jadi apa yang saya suggest, ya, siapa yang nak untuk ibu yang mengandung, ya, kita suggest untuk defer, maksudnya boleh ambil vaksin selepas dia beranak nanti. Ya, untuk ibu menyusu memang boleh ambil vaksin. Even untuk ibu susu tu memang vaksin yang kalau kita ambil tu, vaksin antibody yang dihasilkan tu boleh dikeluarkan oleh susu ibu. Jadi secara theoretically dia boleh protect anak baby tu yang disusukan itu daripada dapat COVID-19 sebab dapat antibody tu sekali. Untuk ibu mengandung buat masa ni kita kata tak payah lagi, kita sungguh selepas dia ni lah bersalin nanti. Jadi pada ibu-ibu yang mengandung dah dulu ni. boleh daftar kalau panggil kena royak dulu, tak boleh. Tapi yalah, kalau orang kata ada setengah dia tanya pula, doktor saya orang perempuan kan, saya plan nak mengandung. So macam mana saya nak vaksin? Okey, kalau you plan nak mengandung, kita tak tahu bila akan lekat kan. So saya suggest untuk orang yang plan nak mengandung dia ambil je vaksin. Nah, melainkan kalau you dah tahu you mengandung dah. Tiba-tiba tak mari period ni, nak give vaksin tak boleh lah, kita kata lagu tu. Ya, tapi kalau saya plan saja nak tunggu mengandung bila tahun ni, tahun depan tak tahu bila. Ya, so sebab orang yang walaupun plan saja ada niat, ya, ambil je vaksin tu dulu. Gitu. Jadi yang plan tu tak apa. Plan teruskan. Plan tu tak apa. Yang plan saja tak buat lagi. Kalau lekat dah tak boleh. Okey doktor. Okey, kita sedang melihat beberapa soalan lah doktor daripada FB kita. Ramai juga dalam FB kita yang bertanyakan soalan. Ni ada daripada Azwar Junuh doktor. Dia tak beritahu daripada mana ni. Dengar kata ada vaksin yang boleh menyebabkan blood clot. Lagu mana tu doktor? Betul, tak sebut test saya blood clot. Lagu mana tu doktor? Ya, tak dinafikan, ya, AstraZeneca ada case report, ya, di mana 30 orang selepas mendapat vaksin AstraZeneca dia dapat darah beku, dia blood clot, darah beku di kaki dan ada separuhnya dapat di paru-paru, yang ada 5 orang tu menyebabkan kematian. Ya, tetapi ya, European, this one berlaku di Denmark, Norway, ya, di negara Eropah. Tetapi European Medical Agency ni adalah satu badan perubatan di Eropah. Dia kata tak ada link pun yang menyebabkan vaksin ni ada kaitan dengan darah beku. Sebabnya kenapa? Walaupun kita ni, contohnya saya, ya, yang dah terima vaksin, walaupun saya sihat, saya pun boleh develop darah beku tu sendiri. Ya, jadi tak ada kaitan dengan orang yang dapat darah beku dengan vaksin tu. Dan perkara ni support lagi dengan WHO. WHO pun kata boleh continue guna AstraZeneca. Ya, jadi negara kita percaya dengan WHO nombor satu, dan juga kita percaya dengan EMA yang dikeluarkan kenyataan ini. Jadi sebab tu kita kata boleh continue dengan vaksin AstraZeneca. So that's why AstraZeneca, walaupun semua vaksin Malaysia ni kita dah luluskan untuk penggunaan di Malaysia, tapi luluskan dengan bersyarat. Lagu tu lah. Contohnya kalau kita bersyarat, kalau mak kat nak pergi anak nak pergi Kuala Lumpur, boleh mau nak pergi Kuala Lumpur, tapi jadi gitu gini mu kena kelik. Tak boleh kata pergi Kuala Lumpur sepenuhnya. Jadi kalau ada masalah ni, data ni kita akan tengok dari masa ke masa, kita akan teliti lagi. Jadi kalau ada data baru, kita akan tarik balik. NPRA akan tarik balik penggunaan vaksin dia. Tapi buat masa ni, sebab WHO kata boleh continue guna, EMA kata boleh continue guna, jadi kita kerajaan Malaysia akan still guna vaksin AstraZeneca ni. Jadi tak ada bukti yang konkret lah mengatakan vaksin betul. punya darah beku. Dan benda ni digembar-gemburkan untuk menakut-nakutkan lah. Jadi kita kena percaya dan yakin dengan orang yang pakar dalam sesuatu bidang. Okey doktor, ada lagi yang bertanya ni mengenai apa pendapat doktor tentang vaksin AstraZeneca, selamat ke? Daripada Joe Lin. Okey, yang tu samalah macam saya cakap AstraZeneca, ya, macam saya cakap tadi dia sama, walaupun dengan 30
pesakit daripada yang dah terima dia lebih daripada 1 juta ya AstraZeneca tu. EMA kata okey boleh guna, boleh sambung guna ya. WHO kata boleh sambung guna. So saya percaya dengan dua badan ni dan our NPRA pun kata boleh still continue guna. So kita akan sambung guna. Ya. Tak ada masalah buat masa ni saya rasa. Ya, tapi kita akan teliti data dia dari semasa ke semasa. Sekiranya ada new data, ya, maksudnya kita akan revise tu balik. Penggunaan dia tu balik. Buat masa ni tak ada masalah sebab WHO kata boleh guna. Maknanya kita sebenarnya pakar-pakar kita di Malaysia ni sentiasa memantau, betul tak? Sentiasa update maklumat-maklumat yang terkini agar kita dapat buat keputusan yang tepat. Betul tak? Ya, betul. Okey, satu lagi soalan juga daripada Joling ni. Doktor, kalau saya allergic dengan dos yang pertama, dia kata dia ambil, lepas tu dia allergic pada dos yang pertama. So dia kata bolehkah saya dapatkan dos yang kedua lagi, doktor? Macam mana tu, doktor? Okey. Allergic dos yang pertama, allergic tu banyak kaitan. Contoh banyak tafsiran. Contohnya allergic, kita kata apa allergic dia? Contohnya dia develop angioedema. Ada setengah orang tu dia develop pre-orbital swelling, ya, ada rashes. Ya, ada rashes jadi bedai lah. Orang Kelantan panggil bedai. Ataupun nombor 2 dia ada develop angioedema. Maksudnya dia bengkak dekat mata, ya, bengkak dekat tengkak, nak telai pun rasa payah nyawa, ya, ada rasa pening. So basically siapa yang develop allergic kepada dos pertama vaksin buat masa ni adalah dos Pfizer Comirnaty, ya. CDC menyatakan siapa yang allergic pada dos pertama tak boleh dia nak ambil dos kedua. Ya, maksudnya siapa yang dos pertama allergic berarti situ je lah. Tak ada dos kedua untuk demo ni. Tapi kita ingatlah walau kalau dia tak ambil dos kedua, kadar kebersamaan vaksin dia rendah lah. Macam saya cakap tadi, dia hanya turun kepada lebih kurang 65% saja selepas dos pertama. Compact tu siapa yang protection dos pertama berbanding siapa yang terima complete dos kedua iaitu 92%. Macam tu. So that's why siapa yang ada allergic ni, sekarang ni kita masih menunggu vaksin Johnson & Johnson. Ya, vaksin Johnson & Johnson ni dia hanya 1 dos saja. Cocok sekali, beres. Nah, insya-Allah protected, keberkesannya dalam 67%. So kita masih menunggu lagi ketibaan vaksin J&J ni. Jadi siapa yang ada allergic ni, kita insya-Allah kita bagi hot tu. Bagi J&J. Jadi sekali nak develop ke apa, okay, that's it, cukup. Gitu. Okay. Jadi masih ada peluang untuk tuan-tuan yang mana ada masalah allergic dan juga mungkin yang takut jarum. Sebab 2 kali ni cucuk, doktor, 2 kali sakit. Jarum dia saya boleh assure tuan moderator, ya, cocok ambil darah tu lagi sakit. Memang jarum tu ya. Memang cocok tu memang tak rasa langsung. Ya, memang tak rasa langsung. Tiba-tiba siap dah. Lagu tu. Orang kata boleh tak khabar, sudah dah. Sudah dah. Memang saya ke ensure tuan moderator memang tak rasa langsung untuk kesakitan masa cocok tu. Memang tak sakit langsung. Alhamdulillah. Tapi selepas cocok tu lebih kurang dalam 4 jam tu you rasa sakit lah, barulah tempat yang cocok tu baru rasa sakit. Hot tu yang ni. Compact tu dengan yang biasanya saya every year saya memang ambil vaksin influenza. Setiap 5 tahun saya ambil vaksin influenza. Pneumococcal, sorry. Setiap tahun masa vaksin influenza, bila saya cocok saya memang akan ambil 1 setiap tahun. Memang cocok influenza, memang you rasa dia cocok jarum tu masuk memang rasa sakit. Ya, tapi vaksin COVID-19 yang Pfizer Comirnaty yang saya buat ni dia cocok tu tak sakit. Ya, tapi lepas tu dia dapat you rasa lenguh, tapi it's minimal. Lepas sehari dah hilang dah rasa lenguh dan juga sakit tempat suntikan tu. Ya? Itu saja, doktor, ya, daripada maknanya tidak sakit lah. Selepas tu sakit. Sedikit je. Okey. Ada lagi soalan ni, doktor, daripada Ainju. Do we need a booster dose of vaccine after completing our 2 dose of Pfizer? And if it is need, when should it be given and can other companies vaccine be given? Okay. Macam this one saya cakap tadi, ya. As of now, setakat hari ini kita kajian masih dijalankan, penyelidikan masih dijalankan. So kita tak ada lagi data yang menyatakan berapa lama vaksin Pfizer COVID-19 ini berkesan ataupun vaksin Moderna ini berkesan. Sebab kita tak ada data, sebab vaksin ini baru. Ya. Jadi kita perlukan data lagi untuk kita lihat, ya, untuk berapa lama. Tapi pada penyelidik menjangkakan vaksin ini
ya dijangkakan perlu diberikan booster setiap setahun sekali. Ya, hak tu yang paling dijangkakan lah. Tapi kita tak sure lagi berapa lama sebab penyelidikan masih diteruskan sebab kita tak ada data lagi. Ya, likely we will continue yearly basis like influenza vaccine. Okey, terima kasih doktor atas jawapan tu. Doktor, ni mungkin soalan ni tak tahulah kesahihan dia. Ada juga orang yang berdapat dia kata tak tahulah, mungkin dia dapat maklumat daripada mana. Katanya dalam vaksin ni boleh ada kuman. Betul ke doktor? Dia kata macam mana boleh kita selamat sebenarnya dalam vaksin ni boleh ada kuman yang hidup. Betul ke doktor pernyataan ini? Okey. Vaksin yang kita ada dia memang ada kuman. Untuk vaksin macam saya cakap tadi adalah vaksin jenis Sinovac. Ya, Sinovac dia adalah kuman virus yang dinyah aktif. Jadi bila dinyah aktif, dia masuk dalam body kita, dia tak akan mendatangkan jangkitan kuman. Tapi dia hanya develop antibody sahaja. Dan dia tak ada kuman lain, dia ada kuman hot tu sahaja. Kuman yang terhadap COVID-19 sahaja. Iaitu dia bukan guna, vaksin Sinovac ini, dia hanya mempunyai kuman virus yang dilemahkan. Virus yang digunakan adalah adenovirus. Adenovirus ni kalau kita dapat flu biasa sahaja, sesama sahaja biasanya, sesama sakit tekuk sahaja. Dia gunakan flu virus ini, adenovirus. Dia bukan guna original COVID-19 virus yang dilemahkan. Ya, jadi kuman adenovirus walaupun dia kuman adenovirus tapi kuman adenovirus ini dilemahkan lagi. Jadi dia tak boleh mendatangkan jangkitan kepada kita. Ya, jadi dia adalah pembawa dia lah sebenarnya virus adenovirus dalam tu dimasukkan jujukan sintetik spike protein tadi supaya bila dia masuk badan dia boleh mount the immunity, boleh menghasilkan antibody. Jadi dia tak akan datangkan jangkitan. Dan setiap ubat yang diberikan oleh perlu adalah sterile. Sterile maksud dia tak ada kuman lain selain daripada bahan tu tadi. Itu adalah fasiliti yang kita katalah, contohnya air ni saya minum. Contohnya air. Air minum ni dia dalam ni pun mungkin ada kuman, tapi dalam setiap kuman tu bila kita hantar ke analisis dia ada kena berapa percentage of kuman tu yang boleh ada. Tapi dalam virus dan juga ubat yang diberikan melalui IV atau IM, ubat cecair, ya, kita memang kena sterile, meaning 0% of kuman pun semua. Memang akan matilah, tak ada lah kecuali virus yang dilemahkan tadi, iaitu adenovirus tadi. Okey. Itu maknanya dia tak ada daya lah, tak ada daya buat apa. Dia masuk dalam tu tak ada daya, tak boleh buat hijau. Dia tak akan mendatangkan jangkitan pada kita. Dia dah lemah tenaga batin, dia tak boleh buat apa ya. Begitu istilahnya ya. Ya betul. Okey doktor, ada soalan lagi ni bertanya, katanya dia merupakan pengidap penyakit kanser tapi dia tak beritahu kanser apa. Jadi apa risiko pada dia bila dia nak ambil vaksin? Okey. Kanser ni untuk pesakit kanser kita kena tengok nombor satu dia adalah kanser aktif ataupun tidak. Ya. Aktif kanser. Contohnya lah saya tak ada kanser. Contohnya saya ada kanser. Tapi saat ada kanser tu saya dah operate, saya dah memberi kemoterapi, doktor dah mengisytiharkan saya sihat. Bukan saya sihat, maksudnya saya ada kanser tapi saya in remission, meaning kanser saya tak aktif. Ya, tak borak dah. Ya, dan saya dah free dah, tak ada jalin rawatan kemoterapi, tak ada dah, hanya follow up setahun sekali saja jumpa doktor. Ya, untuk orang ni kita panggil kanser yang tidak aktif. Ya, dan kanser tidak aktif ni maksudnya dia tidak menerima rawatan untuk sepanjang 3 bulan yang lepas, dan walaupun dia tidak aktif dan dia tidak akan menjalani rawatan untuk 2 bulan yang akan datang. Maksudnya di tengah-tengah lah, 3 bulan lepas, 2 bulan akan datang, orang ni boleh kita kata menerima vaksin. Ya, yang tak boleh terima vaksin adalah kanser yang aktif. Bila macam mana kita tahu kanser aktif? Orang ini telah sedang menjalani rawatan kemoterapi, radioterapi ataupun imunoterapi. Ya, maksudnya di tengah menjalani rawatan imunoterapi setiap 2 minggu masuk dalam ward, perlu kemo, ataupun tak buat kemo, doktor kata you tak buat kemo lah, you buat radioterapi. Maksudnya you pergi untuk buat radioterapi berapa sesi, 15, 16 ataupun 50 sesi radioterapi. So walaupun radioterapi saja kita tak boleh nak bagi vaksin kepada orang ni, ataupun imunoterapi. Dan untuk pesakit kanser yang kita kata on hormonal terapi, contohnya
Contohnya dia makan ubat hormon. Contohnya orang yang menopause, ya, dia ambil hormon. So orang yang makan hormon terapi ni boleh kita kata diberi vaksin. Ya, kalau dia ada kanser, sejarah kanser dulu ada kanser tapi sekarang dah doktor kata dah sembuh, boleh diberikan rawatan kemoterapi. Boleh berikan vaksin, boleh menerima suntikan vaksin, ya. Dan untuk yang terbaru yang kita kata daripada guideline daripada Singapura, contohnya ada setengah orang kita makan ubat cair darah. Cair darah ni ramai orang sakit jantung makan ubat cair darah, jangan keliru, ya. Ubat cair darah dia ada dua jenis, nombor satu antiplatelet, nombor satu antikoagulan. Ya, untuk antiplatelet contohnya dia makan aspirin, ya, clopidogrel, ya, ubat orang sakit jantung dia tahulah benda ni. Hak ni tak ada masalah untuk menerima suntikan vaksin. Tapi siapa yang menerima oral anticoagulant, contohnya ambil warfarin, ya, novel anticoagulant, contohnya rivaroxaban, apixaban, dabigatran, ban hujung-hujung tu, ya. Hak ni dia still boleh menerima rawatan vaksin, tapi sebelum jumpa doktor you kena beritahu saya makan ubat cair darah warfarin, dos saya last bila, ya. Selepas menerima suntikan vaksin, ya, dia kena tekan kat sini lama. Kalau macam orang lain lepas dia cocok dia just tepek je lagu tu, tapi kita kena tekan lama lebih kurang sampai 5 minit untuk mengelakkan berlaku pembekuan darah kat situlah, untuk memberhentikan pembekuan darah kat situ, ya. Dan orang yang ada hemofilia, ya, guideline pada Singapura kata tak ada masalah untuk orang ni menerima IM vaksin sebab jarum yang kita gunakanlah kecil sahaja, sebab tu dia tak sakit, ya. Tapi untuk orang yang melalui pembekuan darah seperti ITP ni penyakit pembekuan darah di mana platelet dia kurang daripada 50,000, ya, kurang daripada 50,000 tak boleh terima vaksin. Tapi kalau platelet dia lebih daripada 50,000 should be okay untuk terima vaksin. Okey. Okey doktor, terima kasih pada jawapan. Jadi pada orang yang ada penyakit kanser, pastikanlah kanser anda tu tidak aktif seperti mana yang ditahu oleh doktor tadi, dan yang ada hemofilia dia kena yang makan ubat cair darah tu dia kena buat macam itulah. Itu yang kita dapat pada hari ini. Begitu banyak sekali nama-nama ubat, saya pun tak sempat nak catch nama-nama saya sebut doktor. Bunyi belakang-belakang, ujung-ujung. Apa? So itu untuk orang cair darah, untuk yang masalah jantung, ya, biasanya dia akan betul. So that's why bila kita masuk ni kita akan wujudkan klinik vaksin nanti. Selepas yang bila masuk fasa kedua, kita akan wujudkan klinik vaksin di mana siapa yang nak datang untuk appointment tu by appointment lah. So dia datang, so untuk terima vaksin sebelum tu dia akan assess lah apa masalah you, ubat you apa. So tak payah rusing. So yang penting hanya kita sanggup untuk terima vaksin. Itu saja. Itu yang kita nak. Sebab kita kalau ni kita nak seramai mungkin rakyat Malaysia menerima vaksin. Kalau boleh, insya-Allah kalau boleh 80% rakyat Malaysia menerima vaksin, kita boleh, insya-Allah saya yakin kita boleh menghapuskan virus COVID-19 ni pada tersebar di Malaysia. InsyaAllah doktor, itu yang kita harapkan supaya kita boleh bebas merdeka seperti dahulu. Okey doktor, ada lagi soalan doktor. Ada yang kata tak aci lah frontliner ni dapat Pfizer yang vaksin vaksin baik, yang mahal, yang kelas A, sebab tu orang atas-atas semua dapat Pfizer. Kita rakyat marahai ni dapat vaksin dari China. Macam mana? Macam mana tu doktor? Kenyataan seperti itu banyak yang kita dengar. Okey. Ada soalan yang bertanya ni kita. Sebenarnya in terms of vaksin ni sama sahaja. Ya, apa jenama vaksin yang terima pun sama sahaja. Cuma yang differentiating factors adalah vaksin J&J yang saya bagi tahu tadi. Sebab vaksin Johnson & Johnson ni hanya satu suntikan sahaja. Yang tu je saya rasa. Kalau saya pun boleh saya pilih waktu. Sebab sekali cucuk bebas. Lepas 2 minggu okey. Compared to Pfizer, ya, Sinovac, Sputnik V, semuanya memerlukan 2 suntikan vaksin. AstraZeneca pun memerlukan 2 suntikan vaksin. Ya. Tapi keberkesanan vaksin itu adalah sama. Yang penting konsep dia adalah kita nak melindungi semua rakyat Malaysia. Ya. Adalah mustahil untuk kita booking Pfizer only. Sebabnya contohnya rakyat Malaysia kita lebih kurang dalam 32 juta. So untuk booking Pfizer 2 dos kita perlukan 64 juta dos vaksin. Negara lain semua not ke Pfizer ni juga. Ya, jadi that's why adalah mustahil untuk satu kilang menghasilkan 62 juta dos vaksin untuk satu negara. So negara lain macam mana? Ya. So that's why dalam dunia ni dia ada COVAX facility lah, maksudnya setiap negara dia book melalui COVAX facility. Negara kita booking Pfizer tu kalau ikutnya
lebih kurang dalam 50% yang kita minta lah, ya, dos Pfizer tu. Dan dos lain contohnya yang ada saya data kat sini, AstraZeneca kita minta dalam 20%, ya, Sinovac dalam 18%, pembekalan vaksin lah melalui program melalui MOSTI, CanSino 10% dan juga Sputnik V dalam 10%. Ya, jadi benda-benda ni kita tak payah pusing. Keberkesanan vaksin tu sama. Macam saya cakap tadi, vaksin daripada China, Sinovac. Presiden Jokowi terima Sinovac, Erdogan terima Sinovac, ya, tetapi dengan dia adalah berkesan dua-dua, tetapi kadar keberkesanan kadar keberkesanan vaksin Sinovac ini berbeza di setiap negara. Contohnya di Turki, dia menunjukkan 92% keberkesanan vaksin Sinovac ni. Maksudnya Sinovac itu sama berkesan macam Pfizer, 92% juga. Tapi di Indonesia dia hanya menunjukkan 67% sahaja berkesan. Dia adalah berbeza dari setiap negara ke negara. Tu masalah dengan Sinovac lah, sebab dia tak ada satu study yang dia buat seluruh dunia, dia compile semua, tak. Dia berdasarkan satu negara. So that's why negara kita buat ni, kalau kita ingat masa awal bulan 1 bulan ni, dia ada minta volunteer 3,000 orang, ya, untuk volunteer vaksin. Itu adalah vaksin Sinovac yang diberikan supaya kita nak tengok berapa actually keberkesanan Sinovac di negara Malaysia. Ya. So tak payah pusing, vaksin yang KKM pilih dan peroleh melalui MOSTI, ya, adalah yakin selamat dan berkesan. Walaupun dia made in China, walaupun dia made in Rusia, Sputnik V, orang tak rakyat pula Sputnik V made in Russia, kan? AstraZeneca made in Belgium, ya, walaupun dia syarikat company dia daripada UK. Ya, orang tak soal pula kata asal ke China semua pandai attend. Tapi kalau kita tengok Shopee lah ni semua kot China. Kan? Alright. Okay. Tapi yalah, keberkesanan dia sama, tak payah pusing. Ya? Tadi tidak perlulah wujud sebenarnya persepsi yang dapat Pfizer, yang dapat mahal, yang dapat di China. Sebenarnya dia punya kesan dia sama. Macam kita makan nasi lah, makan nasi kedai mamak, makan nasi kedai Abu, kedai Ali pun sama je. Lah kenyang juga. Kenyang juga, betulnya kenyang macam tu. Ia cuma satu persepsi. Jadi kita harap penonton kita yang mendengar ini boleh share video ni, boleh share maklumat ni agar hopefully-nya kita dapat doktor kata mengharmonikan masyarakat kita pada hari ini. Jadi doktor, kita dah berada di penghujung baru bicara kita pada hari ini. Jadi saya nak boleh kalau doktor rumuskanlah apa yang kita bincangkan mengenai topik kita hari ini vaksin, apa yang anda perlu tahu. Silakan doktor rumuskan apa yang kita bincangkan pada hari ini. Okey, nombor satunya untuk vaksin ni, untuk dia berkesan, ya, kita perlukan seramai mungkin rakyat Malaysia yang layak divaksin, perlu divaksinasi. Ya, macam mana kita perlu layak divaksinasi? Kita perlu come forward. Maksudnya kita perlu volunteer untuk saya menerima vaksin. Ya. Kenapa? Selagi ramai rakyat Malaysia kita yang boleh menerima vaksin, lagi banyak kita boleh membentuk imuniti kelompok, supaya bila imuniti kelompok ada virus seseorang yang kena vaksin, dia tak boleh menjangkiti orang lain. Virus ni kat sini, kita vaksin, virus tak boleh menjangkit orang ni. Dekat tepi ni, orang yang kena vaksin dia tak boleh jangkit ke orang ni. Jadi dia membentuk imuniti kelompok. Virus tu kena kat orang tu sahaja. Ya, dan apa yang paling penting sekali ialah kita nak melindungi kumpulan rentan orang yang tak boleh menerima vaksin, seperti hok puas saya tadi lah, yang kanser, yang seperti kita bincangkan tadi, yang HIV, ya, yang ada masalah darah dan sebagainya. Dan orang yang ada alergik paling penting, ya, dia sihat dia menerima vaksin tapi dia alergik. Jadi dia tak boleh terima vaksin, jadi orang yang sihat macam kita ni yang perlu menerima vaksin. Ya, sebab kita terima vaksin, kita boleh melindungi diri kita dan kita melindungi orang sekeliling kita. Jadi yakin dan percayalah bahawa vaksin ini adalah selamat dan dia adalah berkesan. InsyaAllah. Dan dia kesan sampingan tu ada, tapi ringan sahaja. Ya, ringan tu maksud saya rasa sakit, ya, rasa lenguh, itu sahaja. Tak ada kita kata siapa kematian ke apalah, ya. Macam tu. So saya harapkan semua rakyat Malaysia yang melihat wawancara ini, ya, kita daftar vaksin melalui MySejahtera ataupun vaksin COVID, ya, ataupun melalui hotline telefon, ataupun boleh juga pergi ke klinik kesihatan berdekatan, ya, just bagi nama. Ya. Alright. Okay, wallahu alam. Jadi terima kasih doktor atas rumusan doktor berikan pada hari ini. Jadi
sekali lagi lah saya menyeru dengan harapan Dr. tadi kita nak wujudkan apa panggil Imuniti kelompok. Imuniti berkelompok. Jadi ramai-ramainya rakyat Malaysia sekumpulannya 80% perlu divaksin, dan seperti mana yang kita bincangkan tadi, tak perlu takut, tak perlu apa yang penting, apa yang terjadi kita perlu rujuk kepada yang pakar. Jangan kita just hanya dengan cakap-cakap orang ataupun kita baca di mana-mana ruangan-ruangan yang mungkin ia boleh mempengaruhi fikiran kita dalam membuat sesuatu keputusan. Jadi hari ini kita buat pembincangan ini mengenai vaksin ini supaya kita tidak terkeliru dan kita mendengar daripada sudut pakar kita, orang yang betul-betul bekerja di dalam bidang kesihatan. Jadi saya berharap kita dapat berfikiran dengan waras, dapat membuat keputusan yang waras, kerana bila kita dapat buat keputusan yang waras dan tepat, kita bukan saja dapat membantu diri kita, bahkan kita dapat membantu masyarakat kita. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada